Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyertai perbahasan mengenai pindaan kepada Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Pertamanya, saya ingin menyatakan secara spiritnya memang tidak ada masalah untuk kita menerima satu akta ataupun mana-mana pindaan yang bertujuan untuk menggalakkan pelaburan datang ke dalam negara kita, sama ada pelaburan itu bersebut domestik ataupun pelaburan luar. Dan saya rasa saya ingin dapat penjelasan daripada pihak kementerian, adakah pindaan yang dibuat ini bagi meminda Akta Penggalakan Pelaburan 1986 ini adalah juga sebahagian daripada mukadimah untuk kerajaan menandatangani TPPA ini. Sebab sebelum ini pihak kerajaan telah membuat satu pindaan juga dengan meliberalisasikan sektor guaman, iaitu dengan meminda Akta Profession Guaman yang membenarkan foreign firms dengan izin untuk praktis ataupun mengamalkan guaman di negara kita. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian, adakah pindaan ke atas Akta Penggalakan Pelaburan ini dia juga adalah sebahagian daripada usaha mukadimah atas tekanan daripada pihak-pihak khususnya Amerika untuk kita cuba membuka ruang kepada syarikat asing ni untuk melabur dalam negara kita. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menarik perhatian kepada laporan berita bernama pada 23 bulan 2 2012 di mana pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan, dilaporkan mencadang untuk memang meminda atau mengkaji semula Akta Penggalakan Pelaburan 86 bagi merangsang pembangunan pelaburan domestik, dan dinyatakan langkah ini adalah untuk membolehkan syarikat domestik yang telah pun beroperasi mengambil manfaat daripada insentif dan faedah. Tujuannya bukan untuk mengecewakan syarikat domestik, tapi memudahkan pertumbuhan dan transformasi. Ini dinyatakan pada 23 Februari 2012. Saya ingin menyatakan bahawa apakah langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan berdasarkan akta yang lama, dan apakah kekangan-kekangan yang telah dihadapi oleh pihak kerajaan yang menyebabkan pindaan kepada akta ini. Dengan jawapan yang diberikan itu, kita boleh menilai adakah pindaan ini boleh berjaya menyelesaikan masalah kekangan-kekangan yang sebelum ini, ataupun kekangan ini adalah satu benda yang di luar kerangka undang-undang, yang mana penyelesaiannya bukan melibatkan pindaan kepada undang-undang, tapi melibatkan perkara-perkara lain. Sebab itulah saya ingin dapat penjelasan apakah sebenarnya kekangan-kekangan yang telah dihadapi oleh akta sebelum ini yang menyebabkan pindaan ini perlu dilakukan. Jika kekangan ini tidak bersifat undang-undang, saya ingin dapatkan penjelasan apakah langkah-langkah telah dibuat untuk mengatasi masalah itu. Sebagai sebuah negara yang membangun, developing country dengan izin, saya percaya bahawa kerajaan bersetuju bahawa dari segi kita memberikan insentif pelaburan ini, kita harus bersifat selektif, kerana kita tahu insentif ini adalah bersifat dengan izin costly dan juga mahal, dan dia juga boleh mewujudkan distortion dalam tax sistem pencukaian, dan dia juga boleh mendatangkan mengurangkan kadar cukai apabila kita memberikan insentif dalam bentuk pelepasan cukai dan sebagainya. Dia boleh mengurangkan kadar kutipan cukai, dan dia juga boleh mewujudkan kekangan dalam belanjawan negara yang memberikan insentif ini. Oleh sebab itulah
Saya rasa bagi negara-negara maju mungkin tak ada masalah, tapi bagi negara-negara seperti kita, Malaysia ini, sudah tentulah pelaburan ini mestilah bersifat selektif. Dengan arti kata lain, mestilah insentif ini diberikan kepada sektor-sektor yang memang dirasakan amat perlu diberikan penekanan. Sebab itu saya ingin bertanyakan pada pihak kementerian, apakah sektor-sektor dalam negara kita ini yang dilihat berpotensi sama ada dalam bentuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di negara kita, termasuk juga membantu isu pengangguran dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi saya rasa adalah sejauh manakah apabila kita membuka pelaburan ini dengan kita memberi insentif-insentif ini, khususnya kepada masyarakat luar untuk melabur dalam negara kita, dia juga boleh sebagai contohlah sektor-sektor yang melibatkan, katakan sektor melibatkan kenderaan ini, sejauh mana dia boleh pembuatan, dia boleh juga membantu dari segi pemindahan teknologi ini. Selalunya kita tahu syarikat-syarikat yang melabur negara kita ini, mereka amat sekretif dari segi nak memindahkan teknologi. Jadi sejauh manakah apabila kita adanya syarikat-syarikat luar ni dibenarkan melabur dan kita berikan insentif-insentif yang menarik sehingga mereka boleh mendapat manfaat, tetapi adakah kerajaan juga dalam menarik pelaburan ini ada juga mempunyai satu target supaya pemindahan teknologi ini berlaku? Ini yang saya, sebab apa saya kata ini dalam konteks contoh dalam kes isu Proton, walaupun baru-baru ini kita tahu bahawa kerajaan telah mewujudkan NAP, National Automatic Policy, tetapi bagi pihak walaupun dia buat satu polisi yang baru ni terhadap otomotif ni, sektor otomotif ini, tetapi budaya ataupun elemen protectionism yang diberikan kepada Proton dan juga Pro 2 masih lagi menghantui. Dan mana kita tahu bahawa walaupun tujuan pelindungan itu untuk menolong Proton dan juga Pro 2, tetapi dalam masa yang sama untuk long runnya, jangka panjangnya, yang masalahnya ialah dia compromise terhadap dia akan menyebabkan kita terpaksa mengorbankan pembangunan dari segi kualiti dan juga dengan izin technological sophistication. Sebab itulah kita sampai sekarang kita lihat kereta-kereta yang dibuat oleh negara kita ini tidak boleh penetrate dengan izin global market. Sebagai contoh, tahun 2013 Proton mengalami 90% penurunan sale di Europe. Bayangkan tahun 2013 kita hanya dapat menjual 20 unit saja di Eropah. Ini satu keadaan yang amat membimbangkan kita. Dan seterusnya saya juga ingin menyatakan, saya kata tadi bahawa undang-undang semata-mata saya rasa bukanlah boleh menolong untuk kita menggalakkan pelaburan, tetapi di sana juga perlu ada satu pendekatan yang lebih holistik yang melihat juga persoalan-persoalan dengan izin extra legal, yang di luar kotak undang-undang, di mana antara perkara penting yang perlu kita atasi adalah persepsi rakyat luar terhadap negara kita, persepsi daripada syarikat-syarikat besar terhadap negara kita. Saya nak bagi contoh satu artikel bertarikh 13 Januari 2014, di mana bertajuk Survey Fraud and Corruption Part and Parcel of Doing Business in Malaysia, yang dilaporkan Akhbar The Age. Ini adalah finding yang telah dikemukakan dalam satu forum, KPMG Malaysia, yang kita tahu sebagai sebuah syarikat yang terkemuka dari segi audit tax dan juga firm yang berkaitan dengan tax ini dan audit ini, menyatakan 90% orang yang dibuat survey itu
percaya bahawa fraud, penipuan, termasuklah bribery and corruption, adalah satu yang inevitable. Mana satu dalam nak buat bisnes kat Malaysia ini, kita terpaksa menerima satu hakikat yang pahit, iaitu fraud ini. Yang termasuk dalam fraud inilah bribery and corruption, di mana angkanya lah 90%, satu angka yang begitu tinggi. Bagaimana orang menilai dan membuat persepsi terhadap negara kita. Ini bukan dihasilkan oleh patah rakyat. KPMG, sebuah syarikat firm yang ternama, yang leading audit, tax and advisory firm, dan mereka mengatakan daripada 83% daripada responden mengatakan fraud is a major problem for locally based business in Malaysia, with half of them acknowledging it is an issue within their organisation. Yang lebih lagi membimbangkan kita, ni kenyataan daripada pengarah MACC ataupun Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Tan Sri Abdul Kasim Mohamed. Saya melaporkan apa yang dilaporkan, saya mengutarakan apa yang dilaporkan oleh Akhbar DH ini. Dia mengatakan bahawa saya quote apa yang dia katakan, Malaysia is ranked 6 in the world in term of ease in doing business. Satu keadaan yang bagus. But at the same time, there is the issue of corruption based on the survey. These are two different things, and I look at it contradicting one another. How can you easily do business when at the same time you have big problems of corruption or a perceived problem of corruption? Ini bukan dikatakan oleh orang biasa, orang yang terlibat dengan pencegahan rasuah. Dia kata ada satu contradiction, pencanggahan. Di satu segi kita kata kita mudah, nombor 6 paling mudah nak doing business, tapi dalam masa yang sama ada juga masalah corruption. Maknanya secara logiknya, kalau nak senang bisnes kena ada corruption, nak luluskan apa-apa kena ada corruption. Sebab tu mungkin kita mudah bukan kerana benda tu efektif, bukan kerana dia adalah hasil daripada prasarana yang bagus, daripada sistem yang bagus, tapi kerana corruption. Ini adalah masalah jadi yang berkaitan di luar skop undang-undang. Dengan ada akta seperti ini sekalipun, kalau kita tidak menyelesaikan masalah persepsi yang begini, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Sebab undang-undang ini yang diadakan ini dibuat atas andaian keadaan yang tetap, iaitu keadaan semua dah cantik. Corruption boleh katakan hampir corruption free dan sebagainya. Sebab tu akta-akta yang dibuat dalam keadaan suasana untuk investment itu tidak wujud, dia akan jadi counterproductive. Malahan orang boleh legalize corruption itu, maknanya menggunakan undang-undang untuk justify corruption. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah saya mengharapkan supaya kerajaan juga dapat menyelesaikan masalah ini. Kita ada contoh, saya pernah terbaca dalam DH banyak kali. Kita bagi contoh Dubai, sebuah negara yang telah mengalami satu transformasi, yang telah berjaya menarik pelaburan. Sebab mereka memang buat satu, saya rasa menteri pun lebih tahu, telah membuat satu transformasi yang begitu drastik, yang bersifat revolutionary, sehingga mereka boleh katakan, kalau tengok perangai Arab ni memang kita rasa pelik lah nak buat bisnes dengan orang Arab ni, tapi di Dubai mereka boleh ubah persepsi itu. Sebagai contoh, kalau dahulu mereka kata kalau buat laporan polis ini, memanglah kalau buat laporan polis biasa dia akan sorok je, tak buat siasatan. Tapi berdasarkan transformasi yang dibuat dalam sistem yang melibatkan kepolisan ini, memang cepat. Apabila ada satu laporan dibuat, siasatan dibuat dengan cepat. Saya nak kata memang dalam konteks negara kita pun ada satu transformasi dibuat, meminda CPC, akta prosedur jenayah, di mana kalau dahulu pihak polis tak perlu respon, tak perlu beri maklumat kepada orang yang buat laporan polis. Malah kalau laporan polis nak sorokkan ke apa, kita tak boleh ada remedy untuk nak menyelesaikan masalah itu.
Tapi kerajaan telah pindah. Bagus. Dari segi spirit bagus. Iaitu apabila ada laporan polis, kita boleh dapatkan feedback atas data tu. Itu dari segi what is embodied in the law, dengan izin. Tapi dari segi realitinya, dia tidak berlaku. Kadang-kadang kita tanya polis, kita kena marah pula. Awak tak tahu, tak faham ke? Saya tengah siasat lah ni. Sedangkan undang-undang memberikan masa, tempoh masa, mesti beri jawapan. Ya, silakan. Datuk Ketua, terima kasih sahabat saya Sepang. Tadi Yang Berhormat Sepang ada sebut mengenai satu gejala yang agak serius menyerang negara kita, walaupun kita negara yang sedang bangun, iaitu masalah rasuah, terutamanya di kalangan penjawat awam dan juga kepentingan kerajaan. Kalau kita tengok dari sudut indeks